Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat lagi bertemu dalam siri kuliah bulanan kita, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan kita akan sambung lagi dalam tajuk dan juga dalam siri yang terbaki dalam pertemuan-pertemuan yang telah lepas. Dihormati dikasihi Tuan Aziz, Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan dihormati dikasihi sekalian. Kita sama-sama berniat iktikaf. Bagi yang belum berniat lagi, semoga-moga Allah Ta'ala akan menambahkan lagi pahalanya, dan sama-sama kita menyuci dan mengikhlaskan niat kita selama berada di sini. Dan ini yang lebih mahal nilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tengok pada malam ini mengenai dengan pada pertemuan yang telah lepas kita membicarakan mengenai dengan alamat-alamat ataupun tanda-tanda kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih kepada baginda Nabi itu adalah sebagai isyarat dan alamat kasih kita kepada Allah. Dan tidak sempurna iman seseorang itu sekiranya dia tidak kasih kepada baginda Nabi SAW. Dan bila dia kasih kepada baginda Nabi itu seolah-olah macam telah mewakili dia kasih kepada Allah Ta'ala. Jadi sambungan daripada itu, tuan-tuan dan puan, malam ini kita tengok apakah kelebihan, apakah keutamaan, apakah fadilat, apakah faedah, apakah guna kita berkasih ataupun kita kasih kepada Nabi dan juga kepada Allah. Ataupun kita kasih kepada Allah, kita kasih kepada Nabi ini, apa yang kita dapat? Apa faedahnya? Apa yang kita boleh? Kerana dunia hari ini dia begitu. Sesuatu benda itu kita nak bentangkan dia, maka biasanya orang akan tanya apa kita dapat. Kalau kita kata marilah kerja dengan saya, maka setengah orang dia tanya terus apa kita dapat. Setengah orang dia tak tanya sebab dia malu, tapi dalam hati dia nak tanya pun. Maka begitulah dalam pembahasan kita pada malam ini. Kalau ada yang bertanya kepada kita apa kelebihan, apa keutamaan, apa fadilat yang kita dapat kasih kepada Allah dan Rasul ni, apa kita dapat? Maka ulama-ulama kita, dia kata dia mendatangkan satu hadis Nabi SAW, yang mana Nabi pernah bersabda dengan katanya ataupun dengan sabdanya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yulqiya finnar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis yang sahih ini, riwayat Bukhari ini adalah riwayat yang paling tinggi di dalam peringkat sahih, ialah riwayat Imam Bukhari.
Lebih-lebih lagi kalau sekiranya hadis itu hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam istilahnya dipanggil dengan muttafaqun alaih, muttafaqun alaih, ataupun dia sebut juga dengan apa satu lagi istilah selain daripada muttafaqun alaih ini. Maknanya kedua-dua orang yang hebat dalam ilmu hadis ini meriwayat satu-satu hadis itu, maka tingkatannya adalah tinggi. Nah, kalau Imam Bukhari seorang pun cukup dah. Nah, baik. Nabi SAW menceritakan mengenai dengan kasih. Pada pertemuan yang telah lepas saya sudah memperkenalkan kasih ni. Apakah yang dikatakan kasih ni? Apakah yang dikatakan cinta sayang ini, apa dia? Ingat tak apa yang saya sebut dulu? Pertemuan lepas. Al-hub, kasih itu apa dia? Al-mailu ila syai'in wa qabuluhu, iaitu kecenderungan kita kepada sesuatu benda dan menerima benda itu dengan hati. Itu dipanggil dengan kasih. Macam kita kata apa dia? Kita kasih kepada seseorang. Mana apa dia? Hati kita cenderung ke dia. Nah, bandingan kalau kita kata benda ni, kalau dia duduk macam ni, dia tidak panggil cenderung. Dia kena mesti, orang Kelantan panggil sengit. Nah, dia kena sengit. Baru dipanggil dengan cenderung. Maknanya, bila sengit, apa-apa pun akan jatuh sebelah sini. Kita ambil air, tuang. Dia akan jatuh sebelah sini. Kita ambil benda lain, buah guli ke, buah apa, kita tak, dia akan jatuh ke sini. Makna apa dia? Hati seseorang bila dia kasih, maka dia pergi ke situ. Dia pergi ke situ. Makan, Allah, teringat tak? Minum, teringat. Duduk, teringat. Gitu. Itu dipanggil al-mail, kecenderungan. Kecenderungan seseorang itu kepada sesuatu benda dan menerima benda tu. Kalau cenderung saja tak terima, tak panggil kasih ya. Maka itu lebih kurang makna kasih yang disebut oleh ulama-ulama kita ataupun sebahagian daripada ulama-ulama, dan ada ulama lain yang menyebut dengan takrifnya yang sendiri. Maka mana-mana pun tak kisahlah, yang penting kita faham itulah makna kasih. Maka Nabi SAW menyebut, Nabi kata salasun, 3 perkara. 3 perkara, siapa-siapa yang ada padanya 3 perkara ini, maka dia akan dapat wajada halawatal iman, maka pastinya dia akan dapat kemanisan dalam beriman. Kemanisan dalam beriman. Baik. Dalam hadis ini ulama-ulama nahwu khususnya, dia kata Nabi bercerita mengenai dengan satu cerita yang dikira daripada sekarang sampai ke hadapan, sampai ke kiamat. Maknanya siapa-siapa yang dapat 3 perkara ini, bukan kata sahabat saja yang dapat, barulah dia dapat kemanisan dalam beriman. Bermakna bila sahabat sudah tidak ada, maka kita orang belakang ni tak dapatlah. Nah, maka sepatutnya Nabi menggunakan dengan perkataan ataupun dengan kalimah mudhari', dengan fi'il mudhari'. Siapa-siapa yang ada 3 perkara ini, maka dia akan dapat kemanisan beriman. Sepatutnya begitu. Kerana tadi saya sebut dah, sebab Nabi hidup 1400-1500 tahun dahulu. Sekarang Nabi sudah tidak ada. Baik, hadis ini dilafazkan bila? Dulu kita ada lagi, tak ada lagi. Maka ulama-ulama nahwu menjawab, dia kata, dan berdasarkan kepada hadis-hadis yang lain lagi sebagai bukti, iaitu siapa-siapa yang mana-mana ayat yang menggunakan fi'il madhi di dalam ayat-ayat seperti ini, maka fi'il madhi itu menunjukkan kepada pasti. Gitu. Ataupun kalau kita ambil contoh satu lagi supaya mudah faham, Nabi sebut man qala,
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita punya tempat yang kita nak perkataan dakhala. Orang yang belajar ilmu saraf, dia kata dakhala itu fi'il madhi. Samalah seperti dengan wajada, fi'il madhi. Ayat ini menceritakan mengenai dengan Nabi cerita waktu itu dan sudah pun berlaku. Betul dah, tapi akan datang. Tapi Nabi menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi makna fi'il yang menunjukkan kepada telah lepas. Fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada sekarang dan akan datang. Maka sepatutnya Nabi menggunakan dengan fi'il mudhari', tidak menggunakan fi'il madhi. Kerana kalau orang yang mati la ilaha illallah itu ialah orang-orang sahabat saja, bermakna kita yang la ilaha illallah ni seolah-olah macam tak masuk lah. Nah, gitu. Adakah begitu maknanya? Tak, ulama kita tidak. Habis itu macam mana? Siapa-siapa yang mati di akhir kalamnya itu sebelum dia meninggal, dia dapat kata la ilaha illallah, dia telah masuk syurga. Dia telah masuk syurga macam mana? Dia baru mati je. Nah, kita tak mati lagi ni, kalau Allah Ta'ala takdirkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kelebihan, kita dapat mengucap la ilaha illallah. Takkan kita telah dah, kita baru yang meninggal. Anak-anak kita tak meninggal lagi, akan meninggal. Macam mana? Maka ulama kata, dia kata bukan maknanya begitu. Makna yang dikehendakinya ialah pasti orang itu masuk syurga. Itu berdasarkan kepada kalimah. Inilah tanda papan kerja-kerja ulama. Nah, kerja-kerja ulama, kalau ulama kita tidak membuat dhabit, tidak membuat ni pembahasan seperti ini, maka barang pastinya saya tak tahu. Bila saya tak tahu, bagaimana saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Bagaimana saya nak syarah kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya pun tak tahu. Nah, maka dengan itu kita tahu kerana kita mendengar pembahasan alim ulama mengenai dengan hadis-hadis seperti ini, maka yakinlah kita bahawasanya dalam hadis ini 3 perkara ini, siapa yang dapat, siapa yang boleh. Nah, 3 perkara ini Nabi kata pasti dia akan mendapat kemanisan dalam beriman. Lalu ulama-ulama kita, dia kata Nabi SAW menyebut dalam hadis ini, dia kata apa? Dia kata Nabi menggunakan perkataan wajada halawatal iman. Dia akan dapat kemanisan dalam beriman. Maka kita tahu kemanisan itu, apa yang kita faham dengan kemanisan? Apa tuan-tuan faham dengan kemanisan? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat Al-Quran baik, dalam hadis baik, kita kena tahu dan kita kena ambil daripada orang yang berkeahlian dalam bab itu. Nah, kalau tidak, bila kita baca sahaja, dia jadi mana baca je lah. Sebab kita tidak ambil dengan guru. Nah, bila kita ambil dengan guru, maka guru akan tafsirkan. Kerana ilmu dia dengan ilmu kita, pastinya banyak ilmu guru. Nah, kita baru nak belajar, sedang belajar, tak tahu, banyak tak tahu, maka guru sudah tahu, maka dia yang mengajar kita. Ni macam benda-benda seperti ini, kalau kita terjemah dengan makna semata-mata begini, gitu je lah kita dapat kepahaman yang lebih. Tak boleh. Sama juga dengan ulama-ulama tafsir. Dia kata apa? Dia kata dalam mentafsirkan perkataan ihdinas siratal mustaqim. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Baik, sekadar tafsir itu je lah, sekadar tafsir. Tetapi kalau kita ambil daripada alim ulama yang pakar, yang alim, yang keahlian dalam bab ini, maka dia mentafsirkan lagi. Dia kata macam mana? Ya, peringkat yang pertama kita minta ayat yang sama, surah yang sama, baris yang sama. Kita baca ihdinas siratal mustaqim.
orang yang baru masuk Islam, orang yang baru berjinak-jinak dengan Islam, maka ihdinas siratal mustaqim itu diterjemah dengan makna tunjukkanlah kami ini ke jalan yang benar. Setelah ditunjukkan kepada kita ini jalan yang benar bertahun-tahun dah. Bertahun-tahun dah kita ditunjuk. Maka ulama kata bagi orang ini bukan lagi dengan makna tunjuklah kepada kami, tapi sebaliknya tambahlah kami ini hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik untuk kami lebih kenal jalan yang sebenar. Tu dua. Orang yang dah lama lagi dah, daripada kecil sampai ke tua, sekarang umur 70, 80 dah, duduk sembahyang dan duduk baca ihdinas siratal mustaqim. Makna apa pula? Maka ulama kita kata bagi orang yang seperti ini, maka makna ihdina itu dengan makna kekalkanlah kami di atas jalan yang benar ini. Tengok. Kali kita sekadar makna terjemahan ihdinas siratal mustaqim, tunjuk mana jalan benar. Inilah sebabnya tuan-tuan dan puan, kita belajar dengan ulama-ulama ini, mereka yang faham dalam bahasa, mereka membahaskan bahasa. Orang ulama yang pakar dalam ilmu nahwu dan ilmu saraf, maka dia akan takwil, dia akan tengok, dia akan cari, dia akan kaji apa yang terdapat dalam ayat, dalam hadis ini, dalam yang melibatkan dengan hukum nahwu dan saraf dan seterusnya. Maka di sini ulama kita dia kata Nabi mentashbihkan iman itu seolah-olah macam ada kemanisan. Bila kita sebut ada kemanisan, kita minum air yang manis. Manis tu nampak tak? Diri manis tu nampak tak? Tak nampak tak diri manis tak? Saya selalu dalam khutbah nikah, saya selalu sebut apa dia? Jangan kita beli gula dan kita tinggal manisnya. Pergi kedai, Tok, ada gula? Ada. Saya nak gula 2 kilo, manis tak nak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab gula dengan manis tak boleh dipisahkan. Garam dengan masin tak boleh dipisahkan. Maka begitulah di sini tuan-tuan dan puan, ibarat perumpamaan yang dibuat oleh Nabi ini sallallahu alaihi wasallam dengan dipanggil dengan kalamun isti'arun, kalam pinjaman. Sebagaimana kamu rasa sedap, apa sedap? Manis itu mewakili pada sedap. Bagi orang yang tak ada penyakit kecil manis lah, akan kecil manis tak boleh. Orang yang tak ada kecil manis, maka bila makan manis dia rasa sedap. Lebih lagi orang kok Pantai Timur yang terkenal dengan manisnya. Tapi walaupun saya orang yang Pantai Timur, tapi tidak sampai peringkat tu. Manis macam tuan-tuan jugalah. Gitu. Baik. Lalu dia tanya, kenapa Nabi SAW membandingkan dengan dalam iman ini juga ada kemanisan. Tidak kata dalam madu je ada kemanisan, dalam air kopi je ada kemanisan, air teh O je ada kemanisan. Iman pun ada kemanisan juga. Sebab apa? Sebabnya dia kata li'annahu syabbaha rughbatal mu'minina fil imani bi syai'in hulwin. Dia kata Nabi membandingkan, Nabi berbuat perumpamaan kesukaan orang-orang yang beriman ini dalam iman mereka itu, bila mereka itu suka kepada sesuatu maka dibandingkan dengan manis. Orang yang tak senyum tak? Orang yang tak senyum, kita rasa macam tak berapa happy juga lah. Orang tak senyum, tak happy juga. Tapi kalau kita kata, pokcik tu bagus, senyum semacam dia. Senyum semacam. Ada kawan saya, dia nama lain, tapi lekat dengan senyum. Lekat dengan senyum. Sebab apa? Sebab dia selalu senyum. Orang marah kat dia pun dia senyum. Dia nak marah kat orang pun dia senyum juga. Jadi akhir sekali lekat nama dia dan senyum.
Tu. Maka tuan-tuan dan puan, lalu dia kata Nabi buat perumpamaan ini, membuat perbandingan seperti mulut orang yang sehat dengan mulut orang yang sakit. Macam mana? Mulut orang yang sehat ini, bila dia itu merasa sesuatu benda yang hakikatnya manis, maka dia akan dapat rasa kemanisannya itu. Kita balik kepada iman tadi. Iman adalah satu benda yang tak nampak, bukan macam air tu. Air kita minum, oh manis air ni. Maka kuih, oh manis kuih ni. Maka iman juga bila dia ada kemanisan dalam keimanan itu, maka dia akan dapat rasa kemanisan itu, lalu orang malas dia rajin. Rasa saya sebut dah ke dalam pertemuan yang telah lepas, seorang tok guru, tok ulama lah, bermusafir dengan anak muridnya. Bila penat berjalan, lalu dia kata kita beristirahat di sini dan kita akan bermalam di sini. Maka anak murid carilah tempat tidur dia. Tok guru cari tempat tidur dia. Baik. Anak murid dia yang penat berjalan itu tidur. Ada yang tidur, ada yang baring saja. Nah, kalau kita hari ni tak tidur tapi duk main telefon je lah. Nah, oleh kerana zaman dia tak ada telefon, maka dia tak main telefon lah. Dia tidur, dia baring saja. Nah, baik. Tok guru tadi dia tak baring, dia tak tidur. Dia buat apa? Dia sembahyang. Terbezalah. Nak membezakan ni supaya nampak. Membeza. Yang ni ada halawatul iman. Yang ni bukan tak ada, sikit kurang. Bila ditanya, Tok Guru, kenapa Tok Guru tak rehat? Kita kan berjalan jauh, bermusafir jauh, penat. Sebagaimana rehatnya anak-anak murid Tok Guru ni. Apa dia jawab? Dia kata, ada orang ini melihat pada batin, ada orang dia rehat dengan tidur. Cara dia. Ada orang dia rehat dengan solat. Nabi SAW bila dia penat, dia ada masalah, dia bagi tahu kepada Bilal, arihna ya Bilal, rehatkan kami ya Bilal dengan azan dan solat. Terbeza dah, supaya nampak tu kemanisan iman tu. Hak ni bukan tak ada kemanisan, sikit, maka dia letih, dengan letih itu dia rehat. Itulah sebagai ubat bagi letih. Adapun orang yang letih, maka dia tidak ambil tidur dan baring itu sebagai rehat, tapi dia ambil solat sebagai rehat. Macam ginilah kalau kita nak buat bandingan mudah-mudah. Bila orang tu serabut kerana ada masalah, maka jalan untuk nak menghilang daripada serabut macam-macam. Betul tak? Betul tak? Ada orang dia nak serabut, dia nak hilang serabut dia tu dengan dia pergi ke pantai, dengan melaung di pantai. Wah, sebab apa? Dia tahu orang dulu buat macam tu. Dia katalah, wallahu alam. Nah, ada orang tak, dia nak hilang serabutnya itu dengan dia pergi ke kedai. Lepok di kedai. Minum makan di kedai. Ada orang gitu. Baik, ada lagi dengan muzik. Tutang tuteng dia pun hilang. Gitu dah. Baik. Tujuannya apa? Tujuan sama tak? Tujuan sama. Samalah seperti ini. Bila iman itu seseorang itu hati seseorang itu mendapat kemanisan dalam beriman, maka segala benda yang pahit ditelan oleh orang lain, maka dia akan rasa manis. Apa pahitnya? Kita lah, orang lain saya tak tahu. Saya bila kita kata qiyamul lail, aduh selalu dah. Bila kata derma, aduh. Bila kata tu, aduh. Bila ajak mancing, bila. Ataupun ni kita gini, bila. Tu lain. Kerana kemanisan seseorang dengan seseorang itu tidak
tidak sama. Maka dia bandingkan dengan, dia kata orang yang mendapat kemanisan dalam beriman ini samalah, dia kata, seperti orang yang sehat. Makna apa? Orang yang sehat bila dia makan sesuatu benda, maka dia akan dapat rasa kemanisan, kesedapan, kelazatan benda yang dia makan itu. Sebaliknya orang yang sakit, orang yang sakit, wal famul maridu yakunu fihi hulwatun murrun. Adapun orang yang sakit, yakni orang yang kurang kemanisannya dalam beriman ini, maka dia akan rasa benda yang manis itu akan bertukar menjadi pahit. Bandingannya, orang sakit itulah sendiri. Kita sihat, ayah kita sakit, mak kita sakit, ataupun bini kita sakit, kita beli buah apple, kita potong-potong-potong, sambil potong tu kita ngaplah sekali nak terang. Manis ke tak manis, sedap ke tak sedap, rangup ke tak rangup lah. Sambil potong, kita makan. Ui, sedap pula. Rangup, manis. Ambil satu lagi, pun makan satu lagi. Sedap pula. Ambil satu lagi. Lepas tu baru kita pergi kepada orang yang sakit tadi. Mak ataupun isteri kita yang ni, buah apple, sedap, manis. Abang dah rasa dah. 3 potong dah abang makan tadi. Memang manis. Dia pun bagi makan. Uish, pahitnya. Kenapa pahit? Kenapa mulut dia pahit? Kenapa mulut kita manis? Kerana dia sakit, kita sihat. Maka begitulah bandingannya hati seseorang itu. Sebab tu ulama-ulama petuah pengarang kitab Ighatsatul Lahfan min Masyayidis Syaitan, dia kata hati bagi pada 3. Hati ni dia ada 3. Yang pertama hati yang sehat, yang kedua hati yang sakit, dan adik-beradik sakit itu adalah hati yang keras, adik-beradik dia. Kemudian yang ketiga hati yang mati. Maka bandingan bagi orang yang hati yang sakit dan hati yang sehat ini begitulah. Kita minum air, oh sedap air ni, manis, elok. Kita bagi kat dia, dia sembuh. Orang push. Sebab apa? Sebab dia sakit. Maka begitulah tuan-tuan dan puan. Kenapa kita tidak merasai kemanisan dalam beriman sebagaimana merasai generasi terlebih dahulu daripada kita, bermula daripada Nabi, sahabat dan juga seterusnya turun pada zaman kita ini. Dan contoh cerita yang saya bawa tadi tu, mereka itu membandingkan kemanisan dalam beriman itu begitulah. Kenapa kita tak boleh begitu? Maka jawapannya, kita tidak ada kekurangan manis dalam beriman. Baik. Lalu ulama kita berdasarkan kepada hadis ini, maka dia kata 3 sebab untuk mendapat kemanisan dalam beriman. Setelah kita sebut tadi beza di antara mulut orang yang sakit dengan mulut orang yang sehat, bandingan bagi hati orang yang sehat dan hati orang yang sakit, bermula daripada situ, maka kita bertanya, macam mana kita nak dapatkan kemanisan dalam beriman? Walaupun tuan-tuan dan puan, saya yang mensyarahkan hadis ini ataupun saya yang menterjemahkan hadis ini sikit sebanyak, pastinya saya pun macam tuan-tuan juga. Bukan kata saya mengajar ni saya dapat dah kemanisan iman, dah ya. Cuma kita berkongsi, mudah-mudahan kalau tuan-tuan dapat dulu, mudah-mudahan dengan amalan tuan-tuan itu saya dapat berkongsi pahala kerana tuan-tuan dapat amalan itu, ilmu itu melalui saya. Agak-agaknya begitu. Baik. Maka ulama kita macam mana dia kata? Macam mana kita nak mendapat kemanisan dalam beriman? Maka ulama kita menjawab, jawapannya dalam hadis inilah. Apa dia? Yang pertama ataupun sebab yang pertama, cara yang pertama untuk mendapat kemanisan dalam beriman ini, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apa maknanya? Bahawa dia kena meletakkan Allah dan Rasulnya itu yang terlebih dikasihi, ahabba. Samalah wazan akbar tu,
Allahu Akbar. Apa makna akbar? Akbar itu adalah isim tafdhil yang membawa makna lebih. Allah lebih besar. Ahab, hab itu maknanya kasih. Ahab terlebih kasih. Beza tu dah. Ni anak ke? Ya, saya anak saya. Ni anak ya. Oh, semua 4 orang. Oh, anak saya belaka 4 orang. Nah, dia pun duduk tengok. Nampak walaupun anak dia belaka 4 orang, tapi di segi kasih sayang seolah-olah dia membahagi-bahagikan. Ni. Tengok kepada hak ni minta, dapat. Hak ni minta, tengok dulu. Hak ni minta, biarlah, tak payahlah. Kenapa dia bahagi-bahagikan itu? Maka jawapan yang mudah, kerana dalam hatinya itu kasih berbeza. Walaupun anak dia semua, tapi kasih dia tu berbeza. Hak ni kasih biasa, hak ni sangat kasih. Tu ahabba lah. Maka dia kena meletak Allah Ta'ala dan Rasul itu ahabba, benda yang dia sangat kasih, yang selain daripada keduanya, yakni kepada Allah dan Rasul. Itu syarat yang pertama. Tuan-tuan, hak ni saya pun selenda lah tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak letak Allah dan Rasul, orang yang teramat kasih bagi kita ni tuan-tuan, saya rasa mengaku mulut boleh. Mengaku mulut boleh, praktikal dan amal pasti gagal. Pasti gagal. Kita makan Maggi. Dia makan Maggi. Orang azan. Nak tinggal Maggi, nak pergi semayang ke? Ataupun tinggal semayang, habis makan Maggi. Saya tak jawab, tapi Tuan Haji kita jawab. Sama lah tu dengan saya pun. Apa tu nak kata Allah dan Rasul yang lebih kita sayang macam mana? Maggi je tuan-tuan. Berapa ya Maggi? Berapa ya Maggi? Kalau yang plastik pak tu baru 5 ya lebih kurang lah. Kalau hak dalam bekas tu, dalam cawan tu, barulah lebih kurang dalam berapa? Siar lebih RM2. Tu je lah iman kita. Kalau orang letak duit RM50 pakai dot lah. Tak apalah, kita semayang kat rumah. Sebab RM50 ni. Orang ajak makan nasi kambing. Makan nasi mandi. Jom kita pergi makan nasi mandi kambing. Kat mana? Kat kedai depan. Orang pun azan. Main pergi semayang dulu ke? Dak pakai pergi terus. Semayang kemudian. Kalau yang kuat sikit, tak apalah, kita pergi semayang dekat restoran sambil-sambil kita order, lepas tu kita pergi semayang, lepas kita turun makan. Tu. Kalau orang minta tukar dengan musaking, saya rasa confirm dah lah. Dengan Maggi pun kita kalah, musaking apa lagi? Itulah iman kita. Tapi walaupun begitu tuan-tuan, walaupun iman kita ini nipis, sama nipis dengan kulit bawang ke, sama nipis dengan kulit apa ke, tapi kita syukur kepada Allah Ta'ala, sekurang-kurangnya Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman, yang mana nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah min a'zamin ni'am, di antara sebesar-besar nikmat. Tak ada yang lebih pada itu. Iman dan Islam inilah merupakan sebesar-besar nikmat. Kesihatan selepas pada iman Islam. Lepas pada Islam iman, barulah turun kesihatan. Harta duduk nombor 3, bukan nombor 4, nombor 5, nombor 6. Harta. Tapi kita jamak takdimkan dia lah. Daripada nombor 5 naik kepada nombor 1 ataupun nombor 2. Itulah bezanya, tuan-tuan. Dan yang kedua, syarat yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidak mengasihani, bahawa dia mesti mengasihani ataupun dia cinta, dia kasih, dia suka kepada seseorang, dan kasihnya itu bukan kerana lain tetapi kerana Allah. Ini pun masalah tu tuan-tuan, bukan senang ni. Saya baca terjemah boleh, tapi praktikal gagal. Tak percaya tuan-tuan, dah berapa mudah je. Orang yang sentiasa bagi duit dekat kita, telefon dekat kita,
kita tak sempat angkat, kita telefon balik tak? Confirm kalau saya telefon balik. Confirm. Nah, kalau orang yang keluar nama juga, tapi duk minta hutan, duk minta butan dengan kita, memang confirm dah kita tak akan telefon balik. Sebab tak ada untung. Nah. Nah, satu lagi, keluar nombor. Nama tak keluar nombor ya. 010 geda, kita pun tengok. Ni pun sama, tak akan telefon balik. Sebab apa? Tak ada untung apa-apa. Nah, itu dipanggil dengan kasih seseorang itu bukan kerana Allah Ta'ala, tetapi kerana aghradun ataupun gharadun min aghradid dunia. Kita kasih kepada seseorang itu kerana sedikit habuan, tujuan, kepentingan, kedudukan dunia. Saya sebut dah dulu, ada Nabi SAW, Nabi kata Allah Ta'ala utuskan kepada seorang laki-laki yang dia turun daripada rumah dia nak pergi ke apa nama ni, kampung sebelah, kerana nak menziarahi kawannya kerana Allah Ta'ala. Lalu Allah turunkan malaikat jumpa dengan dia, kamu nak pergi ke mana? Aku nak pergi ziarah orang tu, kawan aku yang lama tak jumpa tu. Adakah kamu ziarah itu kerana kamu nak benda-benda daripada benda-benda dunia? Dia kata tak, aku pergi kerana kasih aku kepadanya kerana Allah Ta'ala. Maka kata malaikat, aku ni adalah utusan Allah Ta'ala nak membenarkan bahawasanya Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala ampun dosa kamu itu kerana kamu kasih kepada hamba Allah Ta'ala ini bukan kerana apa-apa habuan dan juga hajat dunia. Itu payah belaka tak? Payah belaka, tuan-tuan. Dan yang terakhir, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yulqiya finnar, an yulqa ataupun an yulqiya finnar. Dan dia benci, yang ketiga, syarat yang ketiga, dia benci kepada kekufuran itu sebagaimana dia benci dia dilontar, dicapok, dimasuk ke dalam api. Itu tiga perkara ni lah, tuan-tuan dan puan. Nak cerita memang mudah cerita, hadis memang boleh kita baca, terjemah kita boleh baca, tetapi nak praktikal ini bukan satu benda yang mudah. Walau bagaimanapun kita berazam dengan izin Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala membantu dan menolong kita untuk mendapat ni. Allahu Akbar, Allah. Ya baik pastinya daripada Allah Ta'ala, yang tidak betul itu daripada kelemahan kejahilan, sekasar bahasa tersilap boleh bicara, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' nafsin la tashba' wa la yusma' wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin.